Saudara, berita wilayah diteruskan dengan litar langsung dari negeri di bawah Bayu. Antara fokus, program Bayu Hackathon platform penting untuk gilap bakat muda bidang pengekodan. Perinciannya bersama Rita Aloysius di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, Alif. Bayu Hackathon kerjasama antara Forest Industries Foundation Jawala Plantation dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI berjaya gilap bakat muda berkemahiran dalam pengkodan atau coding. Diadakan selama 3 hari di Kota Kinabalu, ia turut memberi pendedahan dan bimbingan mengenai pembangunan digital seperti aplikasi permainan mudah alih dan laman sesawang. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Yaakob Khan berkata, program ini amat bermanfaat kerana menghimpunkan para belia pakar dalam teknologi baharu dan inovasi selaras salah tuju pembangunan Sabah Maju Jaya. Kita di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah telah menubuhkan sandbox kita. Jadi anak-anak yang dari kita dalam kursus ini kita akan serap kepada sandbox yang kita buat. Dan dari situ kita akan melebarkan mereka ke tahap yang semaksimum mungkin. Aplikasi diketengahkan dalam pertandingan ini dilihat berkualiti dan berupaya membantu meningkatkan perkhidmatan agensi awam. Alhamdulillah, pihak kami amat terkejut. Banyak rupanya coders ataupun developers yang tersembunyi di sini. Jadi dari pihak kami, di pihak industri, kita sekarang lebih terbuka mata untuk lihat sebagai investasi ke negeri Sabah. Barangkali lebih luas lagi developers kita yang kita bawa ke sini. Mereka ditemui media selepas penutupan Bayu Hackathon di Kota Kinabalu. Anugerah projek terbaik dimenangi Transbot iaitu sistem jadual dan tempahan pengangkutan awam yang turut memenangi anugerah pilihan juri. Manakala idea terbaik milik projek Borneo Swift, sistem untuk menangani kesesakan jalan dan projek Disaster Preparedness Management SDPM yang merupakan sistem pengurusan kesediaan bencana banjir dipilih pembentangan projek perniagaan terbaik. Penganjuran Karnival Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM ke-100 tahun dilihat menjadi medium memupuk semangat patriotisme melalui penyertaan masyarakat pelbagai peringkat usia. Usaha persatuan ini menjadi pemangkin kepada badan bukan kerajaan lain agar berganding bahu memupuk penghayatan rakyat terhadap sejarah negara seiring dengan sambutan Bulan Kebangsaan ini. Pembantu Menteri Kewangan Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, semangat patriotisme perlu disemai di peringkat awal usia melalui pelbagai pendekatan yang membolehkan pemahaman konsep mempertahan kedaulatan negara tidak hanya terarah kepada pengorbanan pejuang kemerdekaan, jasa bakti individu dalam pembangunan negara juga perlu dihayati rakyat. Generasi muda yang ada pada hari ini harus melihat kepada sejarah perjuangan pasukan-pasukan keselamatan kita khususnya Angkatan Tentera supaya kita juga lahir kesedaran kita untuk kita sama-sama menghargai jasa-jasa dan pengorbanan mereka ini dan seterusnya kita juga melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan ini sampai bila-bila masa. Beliau ditemui pemberita ketika penutupan Karnival PVATM ke-100 tahun di Tawau. Turut diadakan pertandingan pakaian beragam sempena sambutan Hari Pahlawan dan pertandingan nyanyian lagu patriotik. Ketika ini terdapat seramai 624 ahli PVATM dan isteri veteran direkodkan di Tawau. Cadangan pembentangan rang undang-undang RUU anti lompat parti di Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dilihat dapat menjadi mekanisme jaminan kepimpinan politik lebih stabil di negeri ini. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, Dr. Syahridin Awang Ahmad, sekiranya dikuat kuasa di Sabah, rakyat akan lebih yakin dengan kepimpinan kerajaan. Dan dalam konteks Sabah, Akta Anti Lompat Parti ini bakal memberikan satu panduan kepada semua ahli-ahli politik, terutama sekali wakil-wakil rakyat, agar berwaspada terhadap bentuk tindakan dan keputusan yang diambil
setelah mereka memenangi satu-satu kerusi. Dan saya nampak rang undang-undang ini memberi implikasi yang begitu signifikan kepada negara Malaysia dari segi reputasi dalam konteks politik, dari segi amalan demokrasi. Jelas beliau, RUU berkenaan juga memberi implikasi signifikan pada politik negara dalam dua keadaan, iaitu mekanisme pencegahan lompat parti dan alat pemantau terhadap pentadbiran kerajaan yang diberi mandat. Beliau yakin pelaksanaan RUU berkenaan bakal meletakkan label rasmi di dada pemimpin agar kekal dalam parti diberi kepercayaan oleh rakyat. Setakat ini, cadangan pembentangan RUU berkenaan di peringkat DUN Sabah mendapat reaksi positif beberapa pemimpin tempatan. Kementerian Belia dan Sukan Sabah akan membina sebuah padang khas sukan rugby di Keningau. Menterinya Dato' Elron Alfred Angin berkata ini kerana sukan berkenaan semakin mendapat sambutan daripada masyarakat setempat selain akan memudahkan penganjuran kejohanan rugby. Kita akan usaha supaya dia akan dikelolakan di Keningau, di kompleks sukan Keningau. Ini tidak masalah, ya. Supaya semua orang Keningau dapat menyaksikan di sini. Satu lagi penyenaraian kejohanan ini supaya dia disenaraikan setiap tahun dan akan diadakan di sini di Keningau. Jadi harapan saya itu peminat-peminat rugby di Keningau ini akan dapat menonton. Bukan saja dapat menonton tetapi memahami macam mana sukan rugby ini dimainkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kejohanan rugby Keningau 10-11 di Kompleks Sukan Keningau. Kejohanan 2 hari ini disertai 31 klub rugby dalam negeri serta pasukan jemputan dari Sarawak, Johor dan Terengganu. Juara kategori terbuka lelaki dan wanita masing-masing dimenangi klub tempatan Oscar RC dan Sukma Sabah yang menewaskan pasukan jemputan Haneleng Ladies dari Terengganu dan Mersing Eagles dari Johor. Lagu berjudul Keramat membawa tuah kepada Azlam Saleh apabila dinobatkan juara bintang karaoke Sandakan FM. Pertandingan diadakan sempena Karnival Sukan 2022 dan Pesta Bandel di Kompleks Sukan Sandakan. Azlam menewaskan 7 peserta lain dan membawa pulang trofi, wang tunai RM500, baucer penggunaan kemudahan sukan bernilai RM600, produk kecantikan dan sijil. Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing disandang Naina Nasib dan Masrina Juhipa. Hadiah pemenang disampaikan Ketua Penerangan UMNO bahagian Libaran, Ali Munar Oto bersama pengurus Sandakan FM, Sugiman Rafai dan pengurus Kompleks Sukan Sandakan, Junaidi Salim. Pertandingan ini antara lain bagi mencungkil bakat nyanyian belia sekaligus berupaya mengukuhkan jalinan kerjasama antara stesen radio ini bersama agensi dan jabatan kerajaan lain. Paling penting juga adalah macam mana kita di RTM ini cuba untuk merakyatkan radio supaya penyampai bukan saja dikenali menerusi suaranya tetapi turut dikenali menerusi wajah dan juga persembahannya menerusi pentas-pentas terbuka. Dalam perkembangan berkaitan, Asahat memaklumkan sempena Bulan Kebangsaan ini Sandakan FM menerbitkan pelbagai rancangan menarik termasuk sketsa info kenegaraan. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Sempena Bulan Kebangsaan, ayu keluarga Malaysia terus sematkan rasa cinta mendalam pada tanah air. Kembali bersama Alif. Ya, terima kasih Rita. Baik,